AB Channel. Datuk Seri Anwar Ibrahim ikhlas dan jujur dengan kita. Kita dah melalui 3 kerajaan yang berbeza. Yang pertama, Kerajaan Tun Mahathir Pakatan Harapan. Yang kedua, Kerajaan Muhyiddin Yassin Backdoor Government. Dan yang ketiga, Kerajaan Ismail Sabri. Mahathir, Muhyiddin dan Ismail tak pernah pun melihat keikhlasan dan pengorbanan besar yang dibuat oleh Presiden UMNO. Berbeza dengan saudara Anwar Ibrahim. So, Anwar berani melantik Dr. Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Berani berhadapan dengan kritikan, tomahan pihak-pihak yang masih lagi terpengaruh dengan permainan politik kotor Mahathir dan Muhyiddin, iaitu pendakwaan terpilih membunuh karakter bertujuan untuk membunuh UMNO dan mematikan Barisan Nasional. Sebagai tanda terima kasih kita akan berjuang mempertahankan kerajaan perpaduan ini sepenuh hati kita, tanpa ada syak wasangka, tanpa ada perasaan dengki, iri hati atau sebagainya, kerana yang amat berhormat Perdana Menteri berlaku jujur dengan kita. Itu juga bukti, saudara, yang amat berhormat Perdana Menteri tidak terpengaruh, tidak terperangkap, tidak tergoda, tidak tertipu dengan muslihat politik bersatu. Ini bukti jelas bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim orang yang bijaksana, orang yang boleh membezakan yang benar dan yang salah. Maknanya beliau bukan hanya mampu membaca yang tersurat, tapi juga berkeupayaan untuk membaca yang tersirat. Pelantikan Dr. Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri juga sebagai bukti bahawa Dr. Zahid Hamidi merupakan penganiayaan, mangsa aniaya Mahathir dan Muhyiddin. Dan kepada pihak-pihak yang masih lagi tidak dapat menerima pelantikan Dr. Zahid Hamidi, mereka itu mungkin masih lagi percaya kepada Muhyiddin. Mereka itu masih lagi percaya kepada Mahathir. Mereka itu masih lagi maukan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Itu mukadimah saya pada malam ini, saudara. Very clear. Saudara-saudari, kalau ada di kalangan kita lah yang pertikaikan pelantikan Dr. Zahid Hamidi, kalau kita mengaku kita UMNO tapi kita menentang pelantikan Dr. Zahid Hamidi, bermakna kita sudah terjebak, kita sudah menjadi orang bersatu tanpa kita sedari. Jadi eloklah kita kembali ke pangkal perjuangan kita, memberi sokongan yang padu sepenuh hati kepada Presiden kita. Kerana hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuktikan kepada kita keikhlasan, kejujuran, dan beliau mampu mengatasi fitnah pendakwaan terpilih yang dilakukan Mahathir dan Muhyiddin. Ada juga pihak yang mesej saya, dia kata, kenapa kamu Ismi pertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ini jawapan saya. Bila beliau ikhlas, beliau tidak mengedepikan Presiden UMNO, beliau berani memberi amanah dan tanggungjawab kepada Presiden UMNO, bermakna saya perlu mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya amat teruja, kagum dengan beliau. Dalam banyak-banyak Perdana Menteri yang ada, tuan-tuan, selepas kejatuhan Barisan Nasional, daripada Mahathir, Muhyiddin dan juga Ismail Sabri, satu pun tak sudi nak mengangkat Presiden UMNO. Malah Muhyiddin Yassin yang diangkat sebagai Perdana Menteri kerana pengorbanan Presiden UMNO pun tak sedar diri. Ibarat melepaskan kucing tersepit. Dia gigit balik kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita sebagai akar umbi parti, wajiblah kita mempertahankan kerajaan perpaduan ini.
Tak perlu lagi kita was-was. Tak perlu lagi kita ragu-ragu. Berilah kepercayaan yang sepenuhnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memimpin kita. Percayalah, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Dr. Zahid Hamidi akan menjadi pasangan politik yang terbaik, regu yang terhebat, didokong oleh kepimpinan dari berbagai-bagai parti. Kita juga percaya kerajaan perpaduan ini mampu membentuk koalisi politik yang kuat untuk mengatasi kumpulan yang tengah meroyan sekarang ni, kumpulan Perikatan Nasional. Saudara-saudara, hari ini saya kadang-kadang pun pening juga, tuan-tuan, melayan kerana sabut rupus perikatan tak berguna ni, tuan-tuan, yang menolak titah, yang menolak untuk menyertai kerajaan perpaduan, yang menolak untuk jadi kerajaan Mahyidin Yassin. Cuma apa yang saya pelik pada malam ini, saudara, kenapa penyokong-penyokong Perikatan Nasional ini menyalahkan Dr. Zahid Hamidi? Sejak bila Dr. Zahid Hamidi menjadi Presiden Bersatu? Sejak bila Dr. Zahid Hamidi menjadi Presiden PAS? Sejak bila? Jadi kepada penyokong-penyokong Perikatan Nasional, yang tolak jadi kerajaan tu Mahyidin, kamu sepatutnya jatuhkan Mahyidin. Bukan kamu cuba untuk mengalih perhatian penyokong-penyokong kamu dengan menyalahkan Dr. Zahid Hamidi. Sejak bila Dr. Zahid Hamidi menjadi Presiden Bersatu atau PAS? Sejak bila Dr. Zahid Hamidi menjadi pengurusi Perikatan Nasional? Kenapa hari ini kamu nak menyalahkan Dr. Zahid Hamidi? Apa yang tak kena dengan mereka? Saya pun pelik. Mereka dah macam anggap Dr. Zahid Hamidi itu pengurusi Perikatan Nasional. Kegagalan Perikatan Nasional menjadi kerajaan, semuanya salah Zahid Hamidi. Mereka tak boleh jadi menteri, semuanya salah Zahid Hamidi. Kalau kamu ni nak salahkan Zahid Hamidi, baik kamu main masuk UMNO ni, duduk dalam UMNO ni. Kita tak bolehlah nak emosi, membuta tuli. Janganlah kita membenci tanpa mengetahui kebenaran yang sebenar. Yang tolak untuk menyertai kerajaan tu Mahyidin. Kamu marahlah Mahyidin. Kenapa Mahyidin tak nak bersama dengan Pakatan? Bila Barisan Nasional bersama dengan Pakatan, kamu meroyan. Sama juga dengan Mahyidin Yassin sendiri. Dia komplain cukup dahsyat. Dia kata, kenapa lantik Dr. Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri? Ikut suka Perdana Menteri lah. Ingat Perdana Menteri itu macam Mak Sabri. Ingat Perdana Menteri itu macam Haji Hadi, yang tertipu dengan kamu, yang termakan dengan permainan politik fitnah yang dibawa kamu, tertipu dengan pendakwaan terpilih ciptaan kamu. Mana Anwar Ibrahim berbeza dari kamu, berbeza dari Haji Hadi, berbeza dari Ismail Sabri. Dan Anwar Ibrahim saya nampak orang yang menghargai pengorbanan orang lain kepada dia. Bukan jenis Mahyidin, bukan jenis Ismail. Pengorbanan yang dibuat Presiden dan kepimpinan pro-Presiden dalam UMNO langsung tidak dihargai. Malah mereka sanggup berkompromi di belakang parti, di belakang akar umbi, dengan berbagai-bagai perjanjian-perjanjian sulit. Malah sebelum tertubuhnya kerajaan perpaduan ini, ada 10 orang ahli Parlimen Barisan Nasional yang main belakang. Mereka sendiri yang sokong Akta Anti Lompat Parti. Mereka sendiri yang ketika itu Perdana Menteri. Mereka sendiri yang menurunkan tanda tangan atas 4 dokumen undang-undang sebelum menerima watikah pencalonan. Hai, mereka sendiri yang langgar semua yang mereka buat dan mereka tanda tangan. Nampak, tuan-tuan? Buruk perangai mereka. Dan kita juga rasa selamat bila kumpulan main belakang ini tidak terpilih walaupun seorang sebagai jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan.
PRU 16 pun tak apa. Saya berdoa tiap-tiap hari tuan-tuan hari ini. Supaya Barisan Nasional Pakatan Harapan, Warisan, GPS, GRS, semua parti-parti yang berkorban menyertai kerajaan perpaduan ini bersatu menjadi sebuah collection politik untuk berhadapan dengan Perikatan Nasional ini. Dan apa yang berlaku di Tioman dan Padang Serai boleh kita jadikan sebagai sempadan tauladan kita di pilihan raya negeri yang bakal berlaku tidak lama lagi. Ada 6 negeri belum mengadakan pilihan raya negeri. Kita mulakan dengan Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. 6 negeri ini, kalau kita bercantum menjadi satu, Pakatan Barisan, Warisan, GPS, etc., insya-Allah kita mampu mengalahkan Perikatan Nasional dengan mudah. Dan hari ini kita berbangga kerana kita duduk di sebuah kerajaan perpaduan kaum yang mana Melayu yang teramai, Bumi Putra yang teramai, Cina pun ramai, India pun ramai. Inilah sebuah kerajaan yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kerajaan yang tidak ekstrim, kerajaan yang tidak resis, kerajaan yang benar-benar berjuang untuk menyatukan bangsa besar Malaysia ini dan memulihkan semula ekonomi negara yang jatuh hancur lebur berpunca daripada kegilaan Mahathir dan Muhyiddin untuk berkuasa dalam negara ini, saudara. Dan saya juga bangga kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai practical wisdom yang cukup tinggi. Membuat keputusan yang tepat dengan alasan yang tepat di waktu yang tepat. Bermakna beliau benar-benar nak berjuang memulihkan negara kita. Sebab apa saya kata begitu? Sebab dia melantik Dr. Zahid Hamidi. Secara automatiknya akan wujud kestabilan politik. Bila politik itu stabil, saudara, tentulah dia akan meyakinkan pelabur-pelabur asing dan tempatan, saudara, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu bertahan selama 5 tahun sebagai kerajaan Malaysia. Secara tak langsung, ekonomi akan meningkat, mata wang akan melonjak, bursa saham akan kembali Red Bull. Saudara, saya ambil contoh satu negara di Timur Tengah. Nama negara tu Iraq. Iraq di bawah marhum Saddam Hussein. Iraq yang maju, Iraq yang kaya, Iraq yang hebat. Walaupun ada pihak mengatakan Saddam Hussein ini kejam, Saddam Hussein ini zalim dan sebagainya, tapi Saddam Hussein mempunyai kestabilan politik di Iraq. Maka Iraq menjadi maju pada waktu itu. Selepas Saddam Hussein jatuh di Iraq, hari ini dah upah kerajaan dah tertubuh di Iraq. Macam-macam golongan bijak pandai dibawa masuk untuk memulihkan ekonomi Iraq. Sampai ke sudah ekonomi Iraq tak dapat dipulihkan. Sebab apa? Sebab kerajaan yang tertubuh selepas kejatuhan Saddam Hussein, kerajaan yang tidak mempunyai kestabilan politik. Hebat macam mana orang dibawa masuk untuk memulihkan ekonomi, tidak akan berjaya kerana tidak ada kestabilan politik. Maknanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni berpandangan jauh, banyak membaca dan mengikuti perkembangan politik dunia. Sebab itu tindakan bijaknya menstabilkan politik dengan mengangkat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi sebagai Timbalan Menteri, tindakan yang paling bijak, saudara. Saudara-saudari, ada juga yang mempertikaikan kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat dirinya sebagai Menteri Kewangan. Puak-puak perikatan mempertikaikan dengan buat berbagai-bagai tomahan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ini tak belajar sejarah, kan? Mereka tak sedar yang Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan
mantan Menteri Kewangan yang paling berjaya. Pernah dianugerahkan antara 4 orang Menteri Kewangan yang terbaik di dunia. Menteri Kewangan terbaik di Asia. Menteri Kewangan terbaik di rantau Asia Tenggara. Mereka lupa. Mereka lupa dulu ekonomi kita bangkit di era Najib Razak, kerana Najib Razak juga menjawab jawatan Menteri Kewangan pada waktu itu. Nampak? Dan yang pertikaikan Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan adalah mereka ni yang tentu kita tahu dari kumpulan Mahyadin. Kumpulan 600 bilion. Dan hari ini mereka sedang berusaha untuk mengalih perhatian rakyat Malaysia daripada isu sebenar di isu RM600 bilion. Dan kita yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjalankan siasatan yang terperinci tentang penggunaan dana rakyat yang berjumlah RM600 bilion, saudara. Okey, saudara. AB Channel.